Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Sama-sama kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini, yang mana kita meneruskan pengajian kitab Fiqh Manhaji, iaitu yang diterjemahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dan majlis ilmu pada malam ini juga anjuran daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, tuan-tuan, yang mana kitab tu diterjemahkan jilid keempat. Ya, insya-Allah kita pun sudah melepasi sebanyak 21 episod. Banyak juga ya. Dan kita pun pada hari Rabu yang lepas kita dah membincangkan berkenaan dengan isu talak. Habis dah talak. Talak clean. Cut clean, kita habis ceritakan tentang hukum yang kita menjelaskan dari segi sudut perinciannya. Dan pada malam ini kita akan cerita tentang hukum ila ataupun al-ila, ya, dan begitu juga kita nak bincangkan tentang hukum zihar. Ya. Dan begitu juga hukum berkaitan dengan li'an. Dia macam dia ada seumpama macam talak juga. Dia seumpama macam talak, yang mana insya-Allah kita akan bincangkan. Dan perkara ini jarang berlaku kecuali li'an lah. Li'an yang mana dia boleh berlaku dekat mahkamah syariah. Tapi kalau kita ceritakan tentang zihar ni, dia jarang-jarang berlaku lah. Sebab dia ni boleh dikatakan ia merupakan adat masyarakat apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adat masyarakat jahiliah. Begitu juga ila. Dengan tujuan ini mereka untuk menzalimi isteri. Nampak tu? Ya. Contoh kita nak ceritakan tentang ila ini, yang mana kalau buku terjemahan daripada kitab ataupun buku Mufti Wilayah Persekutuan Mufti Negeri Sembilan ni, tuan-tuan, pada muka surat 297. Banyak juga dah kita. Buku ni ada 500. Lebih kurang ada 500 muka, 400 lebih. So 400 lebih kurang kita ada 100.5 muka surat lagi. Kita nak habiskan buku ni. Tapi seperti biasa saya tak baca satu persatu lah. Saya ringkaskan ikut keperluan dan pencapaian yang kita rasa perlu kita bincangkan. Tak panjang-panjang. Baik, ada 3 perkara yang menyerupai talak. Apa dia? Iaitu al-ila, az-zihar dengan al-li'an. Kita nak tahu istilah-istilah ni rasa macam tak pernah dengar. Kalau buka dalam bahasa Melayu pun kita mungkin tak faham, tak jumpa, ya. Jadi dia asal daripada istilah bahasa Arab. InsyaAllah kita nak terangkan makna satu persatu, ya. Baik, kita nak masukkan di sini ila dari segi bahasa bererti iaitu sumpah. Ya. Bersumpah, aku sumpah begitu, aku sumpah begini. Dia bukan sumpah jadi batu seperti mak tanggang. Tapi ia berkaitan dengan sumpah. Apa-apa saja sumpah pada segi bahasa. Maksudnya sumpah. Ya. Ala yu'li ila. Ya. Maksudnya sumpah. Umum, tak kira lah sumpah. Dah makan? Sumpah dah makan. Awak buat benda ni? Oh, sumpah saya tak buat. Kana rajulu yu'li, lelaki itu bersumpah ala annahu la yaf'al al-ma'asi. Dia bersumpah sesungguhnya dia tidak melakukan maksiat. Nampak? Itu dari segi sudut bahasa.
Manakala dari segi sudut istilahnya pula, seperti mana ditakrifkan oleh para fuqaha, iaitu ilak bermaksud suami yang mempunyai hak talak. Ya, bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau dalam tempoh yang melebihi 4 bulan. Itu dia. Baik, bila kita sebut tentang perkara ini tuan-tuan, dia kata sumpah daripada suami yang mempunyai hak talak. Maksudnya suami itu masih lagi isteri, lelaki itu masih lagi suami kepada seorang wanita. Dia ada kuasa talak. Ya. Yang mana yang dah bercerai, dah habis iddah, ya, lepas tu dah talak bain surah, talak bain surah ataupun kubra. Ini tidak ada. Maksudnya kalau kita letak sumpah lah, kalau ada lelaki ni dia nak kahwin dengan perempuan, ya, sekali dia kata aku bersumpah nanti bila kita nikah nanti, aku bersumpah aku nikah nanti aku tidak akan menyetubuhi engkau. Nampak tak? Berlaku tak? Tak berlaku. Tapi dia berdosa lah. Dia berdosa kerana sumpah. Dia still kena kafarah jugalah. Kafarah. Tetapi dah kahwin tu macam mana? Dia tak kira ilak tu. Dia tak kira sebagai ilak tu tak jadi masa tu. Masa tu tak jadi. Ya. Jadi pasal apa? Sebab dia tak ada kuasa talak. Belum kahwin. Nampak tu? Ya. Baik, dia bersumpah tidak akan menyetubuhi isteri dalam tempoh yang tertentu. Itu dia. Itu terapan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun melebihi 4 bulan. Ya. Ini kita nak cerita ni tuan-tuan. Maksudnya yang dimaksudkan dengan ilak ini merupakan satu amalan jahiliah, yang mana atas tujuan dia nak menzalimi isteri dia. Dia bengang dengan isteri, dia geram dengan isteri dia. Maka dia kata, aku bersumpah, ya, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan menyetubuhi engkau selama 1 tahun, 2 tahun. Yang mana kita katakan itu satu kezaliman. Kezaliman pertama sebab bila suami melafazkan ilak, maka dia tidak boleh menyetubuhi isterinya. Dan isteri itu tidak boleh mendapat nafkah batin. 2 tahun, 2 tahun tak dapat. Okey, katakanlah si suami kata, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan menyetubuhi engkau selama 2 tahun. So 2 tahun macam mana? Okey, boleh tak wanita tu nak kahwin dengan laki lain? Dah suami dia tak nak bersetubuh dengan dia. Suami dia bersumpah dengan kata-kata sumpah, aku takkan ya. So dia pun manusia juga, daripada nafsu. Kalau macam tu, nak cari laki lain lah yang nak kahwin dengan aku. Pun tak boleh. Sebab apa? Sudah tidak ditalakkan. Nampak tak? Ya. Jadi ini satu kezaliman. Dan ada yang dia mengilatkan isterinya 10 tahun, 20 tahun. So kezaliman dia macam mana tuan-tuan? Kezaliman ini adalah satu jenayah yang dilakukan pada zaman masyarakat jahiliah, yang menggantung isteri tanpa tali. Walaupun ada yang berlaku selama-lamanya, dia bergaduh dengan isteri, kata, aku bersumpah aku takkan menyetubuhi engkau selama-lamanya. So selama-lamanya isteri itu tergantung. Selagi mana nyawa di kandung badan, isteri tergantung, ya. Dan tambah pula isteri itu tak boleh kahwin dengan lelaki lain. Pasal apa? Dia masih lagi suami. Sebab ilak ni belum jatuh talak. Tapi suami macam mana? Ya, dia boleh kahwin dengan perempuan lain. Nampak tak? Dia kahwin dengan perempuan lain, dia melakukan hubungan seksual, dia happy, dia suka, isteri tergantung-gantung. Ini kezaliman yang maha dahsyat. Ya, penyelewengan terhadap agama Nabi Ibrahim dan sebagainya, dilakukan sesuka hati dan sebagainya, merintih wanita, ya, tak dapat sentuhan, tak dapat hak dan sebagainya. Maka ini tuan-tuan, Islam datang, Islam dia masih lagi mengiktiraf ilak ini, ya, pasal apa? Meneruskan hukum itu
Ya, supaya apa? Supaya perkara ini untuk mengajar suami dan supaya memahami, ya, sama ada suami ataupun isteri kena faham ilat ni jangan buat main-main. Kalau bila dia buat macam tu, ya, walaupun dalam keadaan yang mulut disebutkan bahawa dia ini adalah dikirakan sebagai sarahah. So bila disebutkan dengan sarahah ni tuan-tuan, maka dia jatuh ilak kepada suami. Dan bila terus berlaku itu, tapi Islam dia ada hadkan tempoh tertentu. Dia tak letak selama-lamanya. Kalau dah berlakunya ilak, tempoh sekian-sekian, itu maksimum. Selepas tempoh ilak itu yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka dia ada pilihan, sama nak rujuk balik ataupun dia nak ceraikan isteri dia. Ataupun dalam tempoh yang Allah bagi tak sampai pada tempoh maksimum. Ya. Jadi pilihan. Kalau dah 4 bulan dah selepas tempoh yang dibagikan tertentu, dia masih lagi tak nak tarik sumpahnya, tak nak bayar kafarah, dan begitu juga dia tidak mahu menceraikan isterinya, maka hakim mengambil tindakan supaya menjatuhkan talak bagi pihak suami dia. Ya. So suami tidak ada hak dan seumpamanya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung, kita akan bincangkan dengan lebih mendalam. Dan itu dimaksudkan ilak, bersumpah. Bayangkan. Ya. Baik, hukum ilak apabila suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isteri tanpa menyebut tertentu atau lebih daripada 4 bulan, dia telah melakukan ilak kepada isterinya. Tak kira lah, aku bersumpah tidak akan bersetubuh dengan kau 1 hari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 6 tahun, 7 tahun. Maka dia sudah melakukan satu sumpah yang diharamkan oleh syarak itu sendiri. Ya, baik. Hal ini menimbulkan beberapa hukum syarak kepada suami. Ya, maksudnya kesan ilak ini ada hukum. Dia akan menerbitkan hukum. Apakah hukumnya? Iaitu hakim memberi tempoh selama 4 bulan bermula daripada hari dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya itu. Tempoh itu diberi peluang, diberi kepada suami sebagai peluang, ya, untuk menarik balik sumpahnya itu dan membayar kafarah sumpah. Nampak tu. So dalam masa tempoh tu, lebih daripada tempoh 4 bulan, selama 4 bulan tu boleh fikir balik. Tarik balik sumpah tu, bayar kafarah. Ya, untuk menarik balik, untuk tidak mahu meneruskan ilaknya itu ataupun akan bersetubuh dengan isterinya, maka dekat situ Islam bagi tempoh 4 bulan sahaja, paling lama lah. Kalau kamu nak ilak, nak bersumpah dengan isteri kamu, ya, maka dia bagi 4 bulan paling lama sekalipun. Lepas itu akan ada tindakan daripada hakim. Ya. Ataupun suami, sama ada kalau dalam tempoh 4 bulan tu, sebelum sampai 4 bulan, dia tak nak tarik balik sumpahnya itu dan enggan membayar kafarah, ya, maka diberi pilihan untuk menceraikan isterinya. 2 pilihan. Pilihan pertama, tarik balik sumpah tu, hidup dengan aman, laksanakan tugasan pada isteri, termasuk dalam nafkah batin, ya, dan tambahan pula diberi pilihan yang kedua, dia tak nak kembali dan tak nak bayar kafarah, diceraikan dalam tempoh macam tu. Ya, baik. Katakanlah dah lalu tempoh 4 bulan. Ya, dah melalukan tempoh bulan, sedangkan suami tetap dengan pendiriannya tidak menarik balik sumpahnya itu. Sumpah tidak akan bersetubuh dengan suami dia. Ya, baik. Bila dia bertubuh dengan suaminya itu, ya, suaminya menarik balik sumpah, tidak mau menarik sumpahnya itu, ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana suami tidak menarik sumpahnya itu, dia memudaratkan si isteri. Ya. Oleh itu hakim memerintahkan suami berdasarkan permohonan isteri dengan satu daripada 2 perkara tersebut. Ya, bila isteri buat pengaduan, wahai hakim, dan 4 bulan engkau beri masa kepada suami aku, dia masih lagi tak tarik sumpahnya itu, dan dia tidak mau menceraikan aku, dan aku masih tergantung-gantung, maka dia ada 2 pilihan hakim beri pada dia. Pertama, menarik sumpah
dan menggauli isterinya serta menunaikan kafarah. Itu pilihan pertama. Ya. Baik. Itu pilihan pertama. Pertama, bayar kafarah macam mana? Kafarah bagi ilak ini ada 4. So, baik. Muhammad Anzalah, saya pelik kenapa perlu sumpah isi macam tu, tak ada otak ke? Ya. Ini berlaku pada zaman jahiliah. Ini berlaku pada zaman jahiliah. Tak ada otak ke tak ada otak, yang apa, yang ceraikan bini talak 3 pun tak ada otak juga. Betul tak? Ya. Yang ceraikan bini yang bersumpah, dia maksudnya untuk kepuasan lah. Bila orang gila ni, bila orang dah dirasuk dengan syaitan, maksudnya minda sudah dirasuk dengan syaitan, so dia tak puas hati dengan isteri dia, dia marah dengan isteri dia. So bila dia bergaduh dengan isteri dia, maka dia nak seksa isteri dia. So macam mana nak seksa isteri dia? Iaitu dia menggantungkan isteri tanpa tali. So gantungkan isteri tanpa tali macam mana? Iaitu gantung tanpa tali. Kalau gantung pakai tali, mati. Ya, al-mampus. Betul tak? Tapi gantung tapi tak bertali, bergantung, terapung. Nak jejak tanah pun tak boleh, nak teruskan hidup. Nak jejak tanah tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Nak mati pun tak ada tali, tak menjerut leher dia. Nampak tak? So dia bergengang dengan isteri dia. Dia bukan masalah otak tak ada otak, tapi satu amalan masyarakat jahiliah yang dia marah dengan isteri dia, maka dia nak aniaya. Sebab itu kezaliman Islam datang, maka dia meletakkan satu perkara untuk menghukum isteri dia, bergantung tak bertali. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak menyumpah isteri tu, kalau dia masih nak meneruskan amalan itu, tapi ada hukum terhad. Dia ada hukum terhad yang mana tak boleh sewenang-wenang si suami nak bersumpah dengan apa yang kita kata tidak boleh lebih daripada itu. Mungkin ada suami nak mengajar isteri dia, isteri mungkin tak taat, ataupun mungkin isterinya mungkin melanggar apa yang diperintahkan. Okey, kau langgar perintah tu, aku sumpah aku tak akan sentuh kau selama 4 bulan. Aku tak akan bersumpah aku tidak akan bersetubuh dengan kau selama 4 bulan. Nak gajar isteri dia. Ya, tapi dia buat benda yang menyusahkan diri dia lah. Lalas dia kena bayar kafarah juga. So bayar kafarah bagi mereka yang sudah mengilakkan isteri dia, iaitu sama ada daripada 4 perkara ni. Pertama, memberi makan 10 orang miskin, fakir miskin, dan bagi makan 10 orang fakir miskin. Kedua, sama ada ataupun dia memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Maksudnya memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, iaitu kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, satu orang satu cupak. Satu cupak beras tu lebih kurang dalam RM7 macam tu lah kan. Satu cupak berapa? Satu cupak beras lebih kurang berapa lah yang kita bayar zakat fitrah tu kan, satu cupak tu. Ya, tapi kalau ikut fatwa moden seperti mana disebutkan Syekh Mustafa Al-Bura, pengarang kitab Fiqh Manhaji, dia kata kalau zaman dulu satu cupak tu sesuai, secupak untuk makanan. Tapi yang lebih sesuai sekarang ni itu wajibah kamilah, iaitu makanan yang mencukupi, makanan yang kata-kata ada nasinya, ada lauknya dan ada airnya. Nampak tak? So sepigan ada satu lauk yang boleh mengenyangkan, ataupun 2 lauk campur sayur dan segelas air. Berapa RM7-8 ya, bagi 10 orang fakir miskin. Ataupun memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau membebaskan seorang hamba, sama ada lelaki ataupun perempuan, tapi dengan syarat mestilah muslimah. Ya. Ataupun tak nak juga yang 3 ke atas tu, apa dia buat? Iaitu puasa selama 3 hari. Puasa 3 hari untuk memadam kafarah itu. So bila dia sudah tunaikan kafarah itu, maka dia terlepas daripada ilak itu dan dia boleh setubuh isterinya. Ya, dan isterinya tidak tergantung tanpa tali. Ya. So tuan-tuan, bila kita sebutkan tentang ilak ini hukumnya tidak jatuh talak. Tapi suami tidak boleh bersetubuh dengan isteri. Bila dia bersetubuh, maka dia langgar sumpah. So bila dia langgar sumpah, dia berdosa. So apa dia buat? Dia perlu bayar kafarah. Ya. Ataupun dia tak nak berdosa,
dia kena bayar kafarah sebelum dia bersetubuh dengan isterinya. Ya, baik. Maksudnya setelah 4 bulan dia masih lagi tetap dengan sumpahnya, maka hakim bagi tanya, kau nak rujuk balik ke tidak? Kau rujuklah. Nak tarik balik ke tidak? Nak tarik. Okey, bayar kafarah dulu. Bagi, kalau tak nak puasa, ya, dah zaman sekarang tak ada hamba, sama ada bagi 10 orang fakir miskin makan. Nak cari macam mana? Susah. Okey, pergi dekat Baitul Mal, pergi kat lembaga zakat Selangor, pergi kat PBZ. Saya nak bayar, nak bagi makan, nak bayar kafarah. Kafarah sumpah, iaitu bayar 10 orang fakir miskin makan. Okey, ambil zakat, nanti zakat bayar bagi kat siapa. Nampak? Dia bagi kat sesiapa yang berhak untuk diberi makan. Nampak tu? Senang cerita. Nampak tak? Ataupun pakaian. So bagi duit, nak pakaian ke ataupun nak bagi makanan. So settle. Bila dah settle kafarah tu, maka bersetubuh macam biasa lah. Maka bersetubuh dalam keadaan tidak berdosa dan tidak dikira sebagai melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak nak tarik balik sumpah tu, dan masih lagi kekal dengan sumpahnya, tidak bersetubuh dengan isteri, maka hakim bagi pilihan kedua, menceraikan isteri dia. Ya, kalau kata nak tarik balik tak apa. Sekarang juga kau lafazkan cerai. Si suami pula degil, tak nak, dua-dua aku tak nak. So bila tak nak, maka hakim automatik menjatuhkan talak. Ya, hakim kata dengan ini suami kamu enggan ataupun degil untuk menarik balik sumpah ilaknya, dan begitu juga enggan menceraikan kamu, maka aku sebagai hakim yang dilantik oleh ulul amri, oleh sultan, menjatuhkan talak 1 ke atas kamu bagi pihak suami. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah hukum yang ditetapkan oleh syarak itu sendiri. Ya, berbanding kalau zaman jahiliah selama-lamanya tak ada had. Tak ada had. Kalau dia kata aku bersumpah tidak akan menyetubuhi isteriku selama-lamanya. Bayangkan sampai tua kerepot, sampai meninggal. Ya, gantung tak bertali. Itulah, maka Islam datang, Islam kata 4 bulan saja. 4 bulan sama ada tarik balik dan bersetubuh ataupun menceraikan isteri kamu. Kalau dua-dua tak nak, hakim jatuhkan talak. Bila jatuh talak, startlah iddah untuk isteri. Habis iddah, dia kahwin dengan lelaki lain. Kalau banding zaman dahulu, memang tak boleh. Sama juga pada zaman jahiliah. Talak tu, dia tak ada maksimum. Ya, Islam datang, dia maksimumkan talak 3 saja. Maksudnya, bila dah talak 3, dinamakan bainunah kubra. Isteri ada iddah, tapi tak ada, boleh suami tak boleh rujuk. Nampak tak? So, kenapa ada had 3 ni? Allah nak bagi amaran. Kamu suami ni, yang ada 2 talak bainunah sughra ni, yang boleh rujuk balik, yang boleh nikah balik, ya, 2 saja. Kalau jatuh third one, siap lah. Dia tak boleh rujuk balik. Macam mana minta maaf, berlindangan air mata pun, kecuali kalau isteri itu ditakdirkan bertemu dengan lelaki lain, bercinta, berkahwin, ya, bersetubuh, kemudian isteri barunya, suami baru dia meninggal ataupun bercerai. So isteri itu habis iddah setelah berpisah dengan isteri yang baru tu, yang nombor 2, barulah kahwin balik. Dapat 3. Zaman jahiliah dulu tuan-tuan, dia tak ada limited. Nampak dia? Tak ada limited. Berapa kali, banyak kali rujuk, banyak kali rujuk. Ada yang diceraikan talak 1, ya, hampir nak habis iddah tu dirujuk balik. Bila habis rujuk tu, lepas dia rujuk isteri tu, dia kata aku ceraikan kau balik. Tambah lagi iddah. Lagi sikit, lagi dah 1-2 hari iddah nak habis, aku rujuk. Kembali balik. Bila dah kembali balik, dia talaknya lagi. Ada yang berlaku pada zaman jahiliah, suaminya duk talakkan dia beratus-ratus kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini penyelewengan agama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membawa agama Islam yang adil, sama seperti yang dibawa oleh Nabi Adam. Ya, dibawa diterusi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan sudah merubah agamanya, termasuklah Yahudi dan Nasrani. Bayangkan tuan-tuan, ada wanita yang dicerai rujuk oleh suaminya, bukan 3 kali, 300 kali pun ada pada zaman jahiliah. Bayangkan terseksanya wanita. Islam datang maksimum, hang laki suami ada 3 saja. Ya,
Dua ni kalau habis iddah, bainunah sughra, boleh nikah lagi. Boleh nikah lagi. Ya. Talak pertama jatuh, habis iddah. Tak apa. Nikah lain, nikah dengan bekas isteri, nikah dengan akad baru, dengan mas kahwin baru, tak apa. Cerai lagi. Cerai lagi, iaitu ada lagi bainunah sughra. Habis iddah, tak boleh rujuk dah, tapi masih boleh nikah dengan bekas isteri, iaitu dengan akad baru, dengan mas kahwin baru. Dan ketiga, bila berlaku, no way man, kecuali yang seperti mana kita sebutkan, melepasi 5 syarat ini. Ya, pertama, isteri habis iddah. Kedua, dia berkahwin dengan lelaki baru, ya, bukan Cina buta. Ketiga, dia suami barunya merasai kemanisan, iaitu bersetubuh dengannya. Dan keempat, suami nombor 2 tu meninggal atau menceraikannya. Kelima, si isteri yang bekas isteri tu sudah habis iddah dengan suami yang nombor 2 tu, barulah suami pertama boleh kahwin balik. Kahwin sekali lagi. Dapat kuota 3 kali. Itu pun 3, tak ada 30, tuan-tuan. Ya, nak tunggu isteri kahwin, jumpa lelaki lain. Kalau dia tak jatuh cinta. Kalau dia tak jatuh cinta dengan lelaki lain, sampai berjanggut, sampai ke alam barzah lah. Tak dapat nak kahwin dengan isteri. Ya, itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Islam datang membawa keadilan, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut tentang ilak ni, tuan-tuan, ya, bila katakanlah hakim perintahkan sama ada kamu nak tarik balik sumpah itu dan bersetubuh dengan si isteri, maka si suami kata, ya, aku nak tarik balik sumpah itu dan aku ingin bersetubuh dengan suami balik dan aku bayar kafarah. Ya. Baik, si suami itu dia bayar kafarah, tapi dalam masa yang sama dia sakit. Ya. Maksudnya, selepas dia nak tarik balik, si suami wajib bayar kafarah immediately. Tak boleh, baik saya nak tarik balik sumpah saya akan bayar kafarah minggu depan. No. Besok Jumaat hang kena bayar. Cari duit, bayar bagi fakir miskin makan, ataupun bagi makan, ataupun puasa 3 hari. Ya. Puasa 3 hari itu, lepas tu isteri dalam keadaan suci, cepat-cepat bersetubuh dengan dia. Tak boleh tunggu. Okey, saya dah bayar kafarah. Tak apa lama, saya tak demuk lah, saya nak setubuh dia minggu depan. Tak boleh. Ya. Kalau dalam macam tu, hakim walaupun dia bayar kafarah, dia masih menangguhkan juga, dia tak nak buat immediately, hakim boleh jatuhkan talak bagi pihak suami. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam hal ini, kalau kita sebutkan tentang perkara yang disebutkan perkara ini, kalaulah suami itu dia kata nak tarik balik, tapi dalam masa yang sama dia sakit dan dia dah bayar kafarah, dia sakit, tak mampu nak setubuh isteri dia, boleh tak? Hakim membenarkan, tidak menjadi masalah. So hakim tak ada hak untuk memufarakah ataupun memisahkan atau menjatuhkan talak. Sebab apa? Bukan dia tak nak bersetubuh dengan isterinya immediately, bukan dia tangguh-tangguh, tapi disebabkan sakit. Ya, disebabkan sakit sampai bila-bila. Tapi kalau kebetulan suami tu sakit, memang tak boleh nak setubuh, doktor kata tak ada cara rawatan yang boleh menyembuhkan dia. Ya, kebetulan lepas dia bersumpah ditimpa sakit, disimpa sakit, mati pucuk ke apa, ke doktor kata tak akan sembuh. So macam mana? Ini ikut budi bicara isteri. Dia kata, tak apalah hakim, dia dah bayar kafarah, tapi dia tak mampu nak setubuh saya tak ada masalah, saya sayang dengan dia. Seks bukan matlamat bersama saya sayang kau. Okey, tak apa. Tapi dia kata, mana boleh kalau dah sakit macam tu. So hakim boleh menjatuhkan talak. Ini atas budi bicara. Hakim boleh lah, sebab hakim akan jatuhkan talak. Sebab apa? Dia akan memudaratkan. Tapi kalau atas keredaan isteri, maka dia tidak menjadi masalah. So ada yang kita sebutkan bahawa bagaimana pula ada soalan bagaimana lafaz talak 3 jatuh 1 sahaja. Macam pelis. Macam pelis ni dia pelik sikit lah. Dia ambil pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama salaf, ya, seperti Tawus dan sebagainya. Ya, tapi kalau 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, sepakat, ya, lafaz talak 3 jatuh 3. Aku talakkan kau dengan talak 3 jatuh 3. Ini sepakat 4 mazhab dan jumhur ulama-ulama salaf. Ya,
Tapi ada pendapat segelintir ulama salaf yang juga diperjuangkan oleh Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim rahimahumullah ta'ala. Kata kalau aku jatuhkan kau talak 3, dia jadi 1. Dia dimaksudkan jatuh talak 3 berlaku 3 kali. Aku talakkan kau. Ya, lepas tu rujuk balik. Aku talakkan kau satu lagi. Dia kalau satu lafaz jatuh 1. Jadi pelis pakai pendapat Ibn Taymiyah. Ya, atau pendapat yang pelik sikit lah. Malaysia yang majoriti, kalau kita kata rata-rata, tak pakai. Ya, boleh dikatakan majoriti dekat negara Islam, negara mereka pakai pendapat ijma' 4 mazhab lah. Ya, nak kata sesat ke? Saya tak beranilah kata yang lafaz talak 3 tu jatuh 1 tu, tak ada lah. Sebab apa? Dia ada ulama salaf juga. Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada segelintir salaf, sebahagian salaf mengatakan lafaz talak 3 jatuh 1. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Zaman jahiliah semasa tu Islam ada. Ustaz, zaman jahiliah semasa itu Islam ada tak? Tiada agama. Apa ni soalan? Soalan pun pening kepala. Zaman jahiliah semasa itu Islam ada tak? Tiada agama. Pening kepala. So, sebab soalan yang sangat memeningkan kepala, saya terpaksa tidak melayan soalan ini. Pening kepala, tak tahu nak jawab apa. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu nak type kena fikir dulu. Type, sebelum type tengok dulu, baca, faham ke tidak? Okey. Barulah tekan enter. Ya, kalau tak pak tu, kadang-kadang tertinggal ayat, tertinggal koma. Koma tu penting. Sebab tu saya kalau tulis message, koma, titik penting. Sebab apa? Dia memberi kesan pada pemahaman makna. Ya. Itu terdapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ya. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, dalil ila ini lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim fa in azamu at-talaka fa innallaha sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Ya. Baik. Yang bermaksud kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberi tempoh 4 bulan. Tak macam jahiliah, dia boleh sumpah tak nak setubuh isteri selama-lama. Tu menyeksakan. Ya. Ini 4 bulan. 4 bulan. Ya, setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Itu mencampurinya bayar kafarah, lepas tu campur. Ya. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, ya, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ada 2 cara lah, sama ada dia nak ceraikan ataupun dia nak tarik balik kafarah itu. Gantung no 4 bulan je boleh. Ya, 4 bulan. Di sini jugalah disebutkan ijtihad Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau dihantar tentera untuk pergi tawan mana-mana nak sebarkan Islam, tuan-tuan, dia kata tak boleh lebih 4 bulan. 4 bulan ganti balik. Sebab apa? Sebab Allah tahu wanita ni secara normalnya, ya, secara fitrahnya, dia tak macam lelaki. Dia 4 bulan, ialah ini ikut. Kalau macam tak ada unsur-unsur. Sekarang ni perempuan, lelaki hari kadang-kadang 3-4 hari dia tak boleh nak tahan nafsu tu, betul tak? Zaman sekarang pasal apa? Sebab faktor keliling. Faktor keliling tu yang menyebabkan kejap-kejap nak seks. Ada faktor tengok dekat YouTube seksi. Perempuan zaman sekarang buka Instagram dengan abang sadornya, dengan baju ketatnya. Woi, nampak tu? Perempuan tak ada nafsu. Sebab tu dalam surah An-Nur ayat berapa Allah perintahkan wanita tutup mata. Ingat yang tutup mata ni lelaki saja ke? Perempuan pun tutup mata tau. Ya. Itu terdapat rahmati Allah Subhanahu. Nanti kata, apa sahaja siapa suruh lelaki pakai baju ketat, baju sador, dia kata. Salah perempuan lah, perempuan tutup mata. Tapi bila time lelaki pula, apa ni, perempuan pakai seksi, kesian lah mata kami. Siapa suruh tengok? Tutuplah mata perempuan lelaki tu. Ini juga dalam surah An-Nur Allah kata perempuan kena tutup mata juga. Ya. Apa-apa pun lelaki yang salah. Perempuan tak bersalah. Perempuan ni lelaki disalahkan. Itu tak adil berlaku, tuan-tuan. Ya. Itu adalah pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu tak ada faktor mendesak, nak seks,
nak cari suami, nak cari lelaki lain, berbalik. Pasal apa? Keliling tu tak ada menyumbang kita memikirkan seksual. Kita sekarang ni Instagramnya dengan apa ya. Tuan-tuan, demi Allah, saya sangat malu. Saya sangat malu dengan perempuan zaman sekarang ni, tuan. Bukan semua, ada tertentu ni, tuan-tuan. Dia promosi dekat Facebook obat kuat, ubat seksual untuk lelaki. Dia buat apa? Dia buat dengan muka memek, mendayu-dayu, muka yang manja tu. Lepas tu dia ambil makan duk isap pisang. Ya Allah, ini ke lelaki Muslim Melayu perangai sekarang ni. Ya Allah, dah lah pakai tudung. Ya Allah, lahanat sungguh. Bukan kita nak melanat, perangai lahanat sungguh. Betul-betul kita geram semua ni. Ya Allah, satu perkara yang tak sepatutnya. Minta maaf lah, kata-kata kasar tu kita rasa macam kita mencela perbuatan itu. Ya, kita minta supaya dia terima hidayah, supaya dia mendapat hidayah daripada Allah. Bayangkan promosi, cari dekat Facebook. Saya terjumpa, tuan-tuan. Kawan saya tunjuk, tengok zaman sekarang ni budak Melayu ni nak cari duit, nak dapat glamour terus, dengan begitu cepat mempromosikan obat kuat dengan menunjukkan adegan ataupun akting yang agak melucahkan. Abang ubat kuat bang, dengan muka manja, dengan solid, muka penuh dengan fitnah, tuan-tuan. Lepas tu ada adegan pisang tu duk isap macam tu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tak tahulah sama ada mak bapak dia tahu ke, mak bapak dia perasan ke, ataupun mak bapak dia tahu buat tak tahu ke, tuan-tuan. Yang penting anak aku dapat duit, bagi aku duit. La haula wala quwata illa billah. Saya sangka baik ini jenis mak bapak tak tahu ni. Jadi mak bapak tak layari internet. Ya, dia tahu bapak dia tak gerti buka internet, dia takkan tahu kerja anak dia macam tu. Pakai tudung, baju sopan ni, tuan-tuan. Melayu kita, Muslim, buat macam tu. La haula wala quwata illa. So nampak ni, kalau kita ceritakan zaman sekeliling kita ni, tuan-tuan, sekarang ni faktor keliling menyebabkan kita nak berzina. Ya, penolakan kita nak, kalau lelaki tu, hoi, nampak perempuan lain, nak cari perempuan, lupa bini dah. Sama juga perempuan. Dalam masa keadaan bila buat seksual, duk fikirkan abang sador yang lain, dia tengok kat Instagram tu. Betul, tuan-tuan. Ini cerita, bacalah mana-mana pun dekat, cari. Memang ada pengakuan, dia kata, ya, boleh tak setiap kali saya nak bersetubuh dengan suami saya fikirkan lelaki sador yang saya nampak dekat internet. Demi Allah, tuan-tuan. Nampak tak? Ini faktor keliling menyebabkan perzinaan, manusia mendekati zina. Ya Allah, bahaya, tuan-tuan. Kita nak jauhkan anak-anak kita daripada perkara ini. Ya, baik. Kalau zaman dulu tak ada faktor-faktor yang mendesak, perempuan selama 4 bulan tak disentuh oleh suami, tak ada masalah. No problem. Ya, ini ikut kalau ikut yang mana Allah lebih tahu fitrah manusia, lebih memahami fitrah manusia, tuan-tuan. Ya, sebab tu Sayyidina Umar kata 4 bulan saja balik jumpa isteri. Pasal apa? Lebih 4 bulan mungkin isteri pun dah tak tahan lagi dah. Apatah lagi suami dan seumpamanya, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah habis bab zihar. Juga ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis, kalau ada kitab boleh baca lah, yang tak ada kitab boleh kita beli dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya nak ringkaskan masa itu sendiri, dan kita nak masuk bab zihar pula. Ada masa lebih kurang 20 minit kita nak berbincang tentang hukum zihar, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hukum zihar, ya, pengertian zihar. Zihar diambil daripada perkataan az-zahru. Ya. Maksudnya belakang, tulang belakang ni, itu az-zahru. Ya. Hal ini demikian kerana pada asalnya zihar adalah apabila suami berkata kepada isteri, bagiku engkau seperti belakang ibu. Ini satu juga salah satu penganiayaan seorang suami terhadap isteri. Dia geram dekat isteri dia, dia marah dekat isteri dia, masak kari tak letak garam, dia kata engkau bagiku seperti tulang belakang ibuku. So bila dia sebut macam tu, ikut adat jahiliah, dia tidak boleh menyetubuhi isterinya selama-lamanya. Dan dalam masa yang sama, itu bukan talak. Talak tidak jatuh sama sekali. Dan begitu jugalah sama kesnya, ya, isteri tergantung tanpa tali. Ya. Dan satu lagi ni, tuan-tuan, ini jarang ataupun tak ada berlaku pada zaman kita lah. Zaman kita ni memang tak ada, ataupun ya, adat masyarakat kita tak ada lah. Jarang-jarang berlaku, susah nak jumpa lah. Yang ini berlaku pun pada zaman jahiliah. Kalau masyarakat Arab sekarang ni pun tak ada lah. Dah boleh dikatakan dah tak ada dah. Adat tu dah tak ada. Ya.
Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman jahiliah berlaku perkara itu, dan datang Islam, hukum zihar ini diteruskan, diteruskan. So bila hukum zihar ini diteruskan, buat apa datang Islam? Buat apa datang Islam? Buat apa datang Islam gitu? Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam meletakkan hukuman pada suami. Meletakkan hukum pada suami. So yang melafazkan zihar itu atas secara adatnya untuk menganiaya si isteri itu, maka hukumannya kena bayar kafarah. Kafarahnya jauh lebih berat daripada kafarah ila. Nampak tak? Ila tu mudah je. Kalau bagi makan fakir miskin 10 orang ya. Bagi pakaian fakir miskin 10 orang ya. Puasa pun 3 hari. Nampak tak? Tapi kalau zihar ni, okey, Islam kata tak apa, teruskan zihar. Kau nak zihar di sana, zihar kau. Tapi sampai tempoh kau tak nak ceraikan isteri kau, tak jatuh talak itu, maka kau jatuh. Tak terjadi pada zaman jahiliah. Kalau dia ziharkan isterinya, kalau tak nak tarik balik, sampai bila-bila lah isteri tergantung pada tali. Islam datang, no more bergantung tak ada tali. Sama ada kau nak talak dia ataupun nak tebus balik zihar kau tu. Zihar tu tebus balik. Not simply easy nak tebus zihar tu, tapi dengan syarat kena bayar kafarah. Kafarah yang sangat berat. Jangan main-main. Kafarahnya apa? Kafarahnya bukan pilihan seperti ilah. Tetapi dia berat sama seperti kafarah bersetubuh di siang hari Ramadan. Tu dia. Pertama, bebaskan hamba. Itu pilihan. Tak ada hamba barulah pergi puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh ponteng start balik all over again. Tu dia. Tapi benda ni jangan risau tuan-tuan. Dia tak berlaku dalam masyarakat kita. Jaranglah. Engkau umpama tulang belakang isteriku, ibuku. Jarang siapa nak sebut macam tu. Kita pun tanya, hang cakap apa ni? Ya tak? Cuma kita faham, muka awak macam muka ibuku. Itu ada dalam masyarakat. Tapi jatuh zihar tak? Kita bincang nanti tuan-tuan. Tak boleh nak kalut sangat. Kata, kaki awak saya tengok ni macam kaki nenek saya lah. Itu macam zihar tu. Jatuh zihar ke? Tak boleh bersetubuh. Bila jatuh zihar di tuan-tuan, tak boleh bersetubuh. Kalau nak bersetubuh dengan isteri balik, kena bayar kafarah. Kafarah macam kafarah orang bersetubuh setiap Ramadan. Tu dia. Ustaz selama ni ada orang kata, Ustaz, ada suami saya ni, Ustaz. Tak, dia tanya soalan. Dia kata, kakak saya baru kahwin. Sekali kakak tunjuk gambar masa dia kecil-kecil, keluar muka mak dia. Dia kata, muka awak ni macam apa, dia muka no. Adalah dia macam kata, dia tengok, awak ni macam muka nenek saya lah. Dia kata, tu zihar tu. Kalau macam zihar dia macam tu, jatuh zihar tak? Kita bincangkan nanti tuan-tuan. Nampak tak? Dia kata, saya tengok muka awak ni macam muka arwah nenek saya lah. Jatuh zihar tak? Adakah dia tak boleh bersetubuh? Adakah dia kena bayar kafarah? Relax, kita akan sambung selepas ini tuan-tuan. Ke nak sambung besok? Mana Irfan? Irfan tak ada. Irfan biasa dia rajin tanya soalan ni. Tak ada pun nampak muka dia, kan? Kalau dia sehari tak tanya soalan, rindu pula. Teka dia tidur hari ni, Irfan. Tuan-tuan bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara zihar pada istilah pula adalah apabila seorang suami menyamakan isteri dari sudut pengharaman dengan salah seorang daripada mahramnya, seperti ibu, nenek dan adik-adik perempuan. Muka engkau umpama bagaikan apa? Engkau bagaikan tulang belakang adik kakakku. Engkau umpama tulang belakang adik perempuanku. Itu zahir. Tuan-tuan apa? Muncul pun Irfan. Dia tak tanya soalan, dia ketawa hari ni. Banyak betul dia ketawa pula. Tuan-tuan apa? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni. Irfan ni sahabat saya. Muncul juga. Hari ni pelik, biasa baru start dah tanya soalan. Hari ni lambat betul tanya soalan. Tak ada soalan lagi ni. Baik. Dia menyamakan tulang belakang isterinya dengan wanita mahram dia.
Sama ada kakak dia, adik perempuan dia, mak saudara belah bapa, belah apa ke, nenek dia ke, moyang yang perempuan ke, maka tidak menjadi masalah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Muhammad Anzala teruskan. Ya, saya teruskan, tak ada masalah. Kadang-kadang mengajar saya interrupt. Saya bergurau dengan Irfan, apa salahnya? Betul tak? Ya, tak ada masalah pun. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita lihat dari segi sudut tu dia menzahirkan, dan kita akan tengok nanti dari segi hukum zihar dia ada sarih dan kinayah. Sama macam talak. Kita bincangkan nanti. Baik, hukum zihar, ijma' ulama menyatakan bahawa zihar, ya, ya. Baik, tetapi ya, menganggap zihar. Belum baca lagi. Orang Arab pada zaman jahiliah menganggap ya zihar sebagai salah satu daripada cara talak. Tetapi Islam memberikannya satu tanggapan lain yang menentukan beberapa hukum yang lain selain daripada talak. Ya, dia tak sama macam talak, dia ada hukum khususnya juga, tuan-tuan, ya. Baik, hukum zihar. Ijma' ulama mengatakan bahawa zihar adalah haram dan satu perbuatan dosa besar. Tak boleh. Haram kalau sengaja dibuat, dosa besar. Tapi dalam masyarakat Melayu kita ni, zihar boleh katakan tak ada lah, tuan-tuan. Boleh dikatakan tidak ada. Nampak tak? Ya. Baik. Dan dia menamakan sebagai mungkar dan dusta. Dia hanya alasan untuk mengharamkan dirinya bersetubuh dengan isterinya sahaja dan untuk menganiaya isterinya. Ya. Baik, ini disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Mujadilah, ya, ayat kedua, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ini disebutkan sesungguhnya mereka dengan melakukan demikian, iaitu zihar, memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Ya, dia dusta, dia kata tulang belakang isterinya sama macam ibunya, itu dusta. Sedangkan lain, Allah ciptakan lain tak sama. Ya. Jadi bila dah sama kan tu, dia nak mengharamkan dirinya dan begitu isterinya daripada dicampuri. Betul tak? Ya, baik, kita nak masuk dari segi sudut lafaz zihar. Ya, lafaz zihar yang membawa makna zihar terbagi kepada dua, iaitu nyata dan kiasan, sarih dan kinai. Ya, sama ada sarih ataupun kinayah, dia ada dua juga. Macam lafaz talak ni ada dua, sarih dan kinayah. Kiasan, nyata ataupun kiasan. Kalau dalam bahasa Melayunya, yang nyata ada dua. Talak cerai, aku ceraikan kau, aku talakkan kau, itu sarih, tak perlu pada niat jatuh. Bergurau pun jatuh dengan menggunakan lafaz yang nyata. Manakala selain daripada dua ini, ya, aku pisahkan kau daripada aku, keluar kau daripada rumah ini, ya, bulan hari ini kita tidak bersatu lagi. Itu semua kiasan. Kiasan memerlu kepada niat. Kalau lafaz kiasan itu diniatkan untuk mentalakkan isteri, maka jatuh talak. Tapi kalau maksudnya lain daripada talak, tidak jatuh talak. Yang ini boleh ulang kaji balik lah. Buka balik bab 19, sesi ataupun video yang ke-20, 21 dan sebagainya, saya ada bincangkan, tuan-tuan. Ya. Lafaz zihar juga ada dua, iaitu sarih, ya, yang membawa makna lain daripada zihar. Yang sarih apa? Engkau tulang belakang tulang belakang engkau seperti tulang belakang ibuku. Bagiku engkau umpama tulang belakang ibuku. Itu apa ni? Maksudnya anti ka dhahri ummi dalam bahasa Arabnya. Itu sarih. Bergurau pun jatuh. Nampak tak? Tapi bagiku engkau adalah tulang belakang ibuku. Maknanya apa, tuan-tuan? Dalam bahasa Melayu tak ada. Mustahil berlaku dah, tuan-tuan. Tak ada. So memang tak ada. Daripada zaman Hang Tuah ke, zaman Sultan Mahmud Shah ke, Sultan Mahmud Mangkat Dijulang ke, memang tak ada digunakan. Bukalah hikayat apa ke yang Zabak tulis, memang tak ada amalan ni. So mustahil berlaku. Ya. Tapi yang boleh berlaku dalam masyarakat Arab, bahasa Arab Melayu, yang kedua, kinayah. Ya. Kinayah apa, tuan-tuan? Kinayah dia kata, bagiku engkau seperti ibu dan adik-adik perempuanku. Ya, kata muka kamu seperti ibuku, kakiku seperti ibuku, kakimu. Dia menyamakan isterinya dengan salah satu tubuh badan. Dia kata,
Ya, rambut kau seperti macam tu. Ini bukan sarahah, ini adalah kiasan. So kiasan dia tak jatuh zihar melainkan dengan niat. Nampak tu? Ya. So bila dia sebut macam tu, kalau dibawa mahkamah, kamu kata muka isteri awak macam muka nenek awak. Awak niat apa? Dia kata, wahai hakim, saya sebut muka isteri saya sama macam muka nenek saya sama sekali tak ada niat zihar. Begitu niat apa? Niat tu untuk memuliakan isteri saya. Ya, saya kata muka dia macam muka nenek saya sebab saya nak memuliakan isteri saya seperti mana saya memuliakan nenek saya. Nampak tu? Itu tak apa, tak jatuh zihar, tuan-tuan. Ya, sebab tu kata dalam masyarakat Melayu ni susahlah, boleh dikatakan mustahil untuk berlaku zihar. Kalau kita kata sama pun muka kau macam muka mak aku, itu bukan niat zihar. Betul tak? Tuan-tuan ada terfikir untuk zihar? Tak ada. Ya. Walaupun saya belajar fiqah dah lama daripada kecil sampai lah universiti, talaki apa semua ni kan. Ya. Tapi bila kata tu, tengok muka awak macam muka nenek saya belah situ lah pula kan. Ya. Dia kata, muka mana ni? Ya? Kesalah bini. Oh, salah bini lain rupanya. Ya tak? Bukan bini yang ni. Contohlah kan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, niatnya bukan nak menziharkan, tapi niat kita memang betul. Kita kata muka cantik macam ibu saya, memuliakan. Muka awak ayu macam nenek saya, maka itu tidak zihar, itu kemuliaan. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh manhaji, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dua jenis. Insya-Allah pada besok kita akan masuk lagi 5 minit. Kita punya pengajian 1 jam saja. Esok insya-Allah ya, kita bagi teaser sikit. Kita bagi teaser sikit. Kita tak bahaskan semua pada malam ini. Besok kita akan bincangkan tentang kesan perbuatan zihar. Jatuh talak ke tidak? Berapa lama boleh zihar ni? Takkan selama-lamanya. Ya, macam mana lafaz dan sebagainya. Ya. Apakah kafarah zihar? Apakah dalilnya? Insya-Allah kita akan bincangkan juga penghabisan tentang hukum zihar ni, dan kita akan masuk bab pengakhiran cerita pasal li'an pula. Li'an lagi dahsyat, li'an lagi brutal tuan-tuan. Nanti li'an macam mana? InsyaAllah kita bincangkan pada Isnin depan ya. Ya. Jadi insyaAllah saya pun bos kata kerja kat rumah. Sahibul Samah Mufti Bidayah kata kerja kat rumah je lah. Nanti ada masa nanti datang pejabat. Jadi saya buat kerja rumah lah kat rumah. Jadi banyak masa insya-Allah boleh habiskan dalam musim PKP. Kita doa supaya PKP tak lama lah. Baru nak masuk pejabat, dah kena PKP duduk rumah. Allahu Akbar. Tension sungguh rasanya. Tapi ada baik ialah hikmah di sebalik apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tutup, ada soalan akhirnya. Irfan ditanya soalan. Nampak tu. Ya, takut dia. Dia takut saya marah. Dia terpaksa tanya soalan. Inilah Irfan. Assalamualaikum doktor. Kalau zihar tapi tak sedar atau tak tahu, jatuh tak zihar tu? Dia zihar ni, pertama dia bukan adat kita. Kalaulah berlaku zihar, ya, katakanlah dia terbaca kitab, dia kata engkau bagaikan tulang belakang ibuku. Dia tak tahu benda pun, ya. Tidak tahu, tidak mengapa, tidak menjadi masalah, ataupun dia tak pernah belajar ataupun tak ada kesempatan, maka tidak menjadi masalah, tidak jatuh zihar. Tapi dia kata, muka awak ni macam awak punya leher putih tu macam leher arwah nenek saya. Dia tak tahu, abang sebut ni zihar tau. Abang bukan zihar. Abang kata sebab leher awak tu cantik macam leher nenek saya. Bila dia kata leher isteri dia tu macam leher nenek dia, ada dua makna. Sama ada cantik macam leher nenek dia, ataupun leher tu krepot, berkedut-kedut macam leher nenek dia. Kalau yang kedua itu maksudnya memang bini dia mengamuk lah tuan-tuan. Ya? Tapi tak ada zihar. Mustahil berzihar macam tu tuan-tuan. Ya? Jadi tak mungkin berlaku. InsyaAllah ya, masa pun dah habis. InsyaAllah kita sambung pada hari Isnin depan. InsyaAllah kita akan lihat kesan perbuatan zihar itu sendiri. Jadi bila tak ada soalan yang lain, InsyaAllah kita berundur diri. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.